Okey, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama pada pagi ini untuk satu sesi sharing yang sangat memberikan manfaat kepada kita semua ya. Sempena dengan bicara pengembangan Extend 6.0 yang dianjurkan bersama dengan UCTC, iaitu Pusat Transformasi Komuniti Universiti bersama dengan Fakulti Kejuruteraan UPM, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM serta tidak ketinggalan Pusat Alumni UPM. Terlebih dahulu kami mengucapkan tahniah kepada pengarah UCTC Profesor Tuan Mansur kerana kerana berjaya melaksanakan program ini sampai dah siri ke-6 dan sudi menjemput saya dan juga panel-panel yang lain untuk bersama membincangkan isu-isu yang berkaitan, isu-isu semasa dalam usaha untuk kita memberikan orang kata apa, ilmu dan juga pengetahuan kepada masyarakat kita. Baik, tajuk bicara pengembangan kali ini adalah berkaitan dengan pemanduan berhemah jalan raya, iaitu sindrom pemandu mabuk. Jadi isu ini memang sangat menarik, memang sering kali diperkatakan di mana-mana saja, ya, sama ada di media sosial maupun di media massa. Dan untuk mengupas dengan lebih lanjut lagi mengenai tajuk ini, jadi bersama dengan kita pada pagi ini bagi membicarakan dan berkongsi ilmu yang tidak asing lagi. Di UPM memang tak asing lagi lah, malah di UPM, di Malaysia pun tidak asing lagi, terutamanya dalam isu keselamatan jalan raya dan dan juga di kaca TV, televisyen, untuk memberikan pandangan mereka yang cukup benar dan berimpak kepada masyarakat. Jadi saya perkenalkan. Baik, sebelum tu saya perkenalkan nama saya. Saya lupa nak perkenalkan nama saya. Saya Husal Syahriza Hussein, boleh panggil saya Syah. Ya, saya dari Timbalan Pengarah Pusat Alumni UPM. Baik, bersama dengan kita ada dua pakar. Kita perkenalkan, iaitu yang pertama, selamat datang Prof, iaitu Profesor Dr. Kulantayan Ya, terima kasih Cik Syah. Kejuruteraan Kanak-kanak dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Okey, selamat datang Prof. Apa khabar? Ya. Sihat? Sihat, Syah. Terima kasih. Prof di mana sekarang ni? Di office atau di mana ni? Ya, ni work from home. Work from home. Alright, okey. Baik. Terima kasih Prof. Dan yang kedua ialah Profesor Madya Dr. Lau Teck Hua, iaitu Ketua Pusat Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya, Fakulti Kejuruteraan UPM. Doktor, apa khabar? Selamat pagi, apa khabar? Baik. Selamat pagi. Terima kasih kerana bersama dengan kami untuk bicara extend atau bicara pengembangan 6.0 ini. Dan yang menariknya, kedua-dua pakar ini adalah alumni UPM. Itu yang menariknya ya. Yang mana Prof. Dr. Kulen ni adalah alumni class of 95 kan? 95 Prof Ya, saya betul. Dulu Bachelor Ekonomi Sumber. Manakala Dr. Lau adalah alumni kelas 96. Ya, betul. Betul dulu Bachelor Sains Statistik Prof Doktor Alright, okay. Baik. Jadi alhamdulillah kita bersama dengan dua panel kita yang hebat ini. Jadi kita teruskan dengan soalan-soalan untuk kita nak melihat perkongsian mengenai isu ini. Jadi untuk soalan pertama, jadi saya open kepada kedua-duanya kalau nak terpulang sama ada Prof ataupun Dr. Lau lah yang bersesuaian untuk menjawab, untuk berkongsi dengan kita mengenai soalan yang saya akan sampaikan ini. Baik. Senario keselamatan jalan raya di Malaysia merupakan salah satu agenda utama kerajaan dalam memastikan bilangan kemalangan jalan raya dapat diatasi sekaligus dapat menyelamatkan lagi ramai nyawa. Jadi dalam usaha menangani isu ini, pelbagai agensi berkaitan telah pun memainkan peranan dalam mewujudkan pelbagai intervensi ataupun inisiatif untuk menangani isu ini.
Jadi boleh tak kalau saya nak mohon terangkan sedikit mengenai overview tahap keselamatan jalan raya di Malaysia ini dalam konteks untuk menangani isu kemalangan jalan raya. Sebelum kita pergi ke jadi mungkin siapa boleh jawab? Ya, terima kasih Cik Syah atas soalan soalan overview. Kalau dilihat di negara kita dari segi angka kemalangan jalan raya, pada tahun lepas sahaja kita mencatat 567,516 kemalangan yang dilaporkan. Tapi kita kena ingat juga ada juga kemalangan yang tak dilaporkan. Tapi kalau yang dah dilaporkan pun sebesar ini, cuba bayangkan kalau kita jumlahkan dengan yang tak dilaporkan, angkanya akan mencecah. Memang terlalu tinggi. Dan kalau kita pecahkan mengikut saat, setiap 55 saat satu kemalangan jalan raya dilaporkan di negara kita. Itulah magnitude masalahnya. Dan kesan daripada angka kemalangan jalan raya ini kalau kita lihat kita kehilangan seramai 6,167 nyawa tahun lepas. Dan kalau kita pecah ikut minit, setiap 85 minit kita kehilangan satu nyawa disebabkan isu kemalangan jalan raya. So itulah beban dia. Dan kalau kita lihat dari segi pecahan dia, daripada mana datang kumpulan ini, lebih kurang 64% adalah daripada kumpulan motosikal. Dan kumpulan yang kedua adalah dari segi pemandu dan penumpang kereta, lebih kurang 18%, dan kumpulan yang ketiga adalah pejalan kaki, lebih kurang 6%. Tapi apa yang saya ingin menarik perhatian di sini ialah kalau kita jumlahkan ketiga-tiga kumpulan ini, iaitu motosikal, kereta dan pejalan kaki, tiga kumpulan ini saja akan mengambil 90% daripada jumlah kematian. Dan baki 10% dikongsi oleh kumpulan pengguna jalan raya yang lain, seperti pengguna basikal, pengguna lori, van, dan yang paling kurang menyumbang kepada angka kematian ialah pemandu dan penumpang bas. So ini sekaligus kita boleh buat kesimpulan pengangkutan awam jauh lebih selamat berbanding dengan mana-mana pengangkutan persendirian, dan dalam pengangkutan persendirian ini pengangkutan motosikal mempunyai 17 kali risiko lebih tinggi berbanding dengan kereta. So itulah dia dari segi skop statistik kemalangan jalan raya, Cik Syah. Okey, bagaimana Dr. Lau? Silakan Dr. Lau untuk saya masih ingat masa bila saya mula menseroli dalam bilang ini, kita dapati yang bilangan kematian setiap hari ada 16. Dalam jangka masa lebih kurang 10 tahun, yang 16 nombor 16 itu dah dinaikkan jadi 19. So saya rasa yang nombor itu akan ditingkatkan lagi jika kita tak buat sesuatu dengan tepat ni tu. Okey, satu lagi itu walaupun bilangan motosikal dari segi peratus dia dah dikurangkan, tapi dia punya over involvement kematian tu masih sama, masih 60%. So saya setuju apa yang Prof Pulen kata tadi itu, public transport, angkutan awam tu lebih selamat. Tapi di negara kita tu dia pelik sikit. Dia tak macam negara maju yang lain tu. Jika kita tengok bilangan tu memang dia bukan tetap sebesar macam motosikal 60%. Tapi jika kita tengok compare dengan developed country tu, kita punya bus accident tu amat tinggi. So dan ini akan amat merisaukan sebab bila ada bus kemalangan yang melibatkan bus tu, memang dia punya bilangan kecederaan dan dia punya keparahan tu mesti tinggi sebab dia punya penumpang ramai. So satu bus tu mungkin ada 40 ke ataupun 50 orang tu. So itu ialah apa yang angka yang kita dapati, dan kita bila kita dah tahu dia punya pecahan macam mana, supaya kita tahu macam mana kita nak set intervention tu untuk menangani masalah ini. Cik Syah, kalau nak tambah sikit boleh? Silakan Prof, silakan. Okey, saya setuju dengan apa yang Prof Lau bagi tahu. Just nak tambah sedikit, dari segi pengangkutan awam kita jelas kita tahu pengangkutan awam jauh lebih selamat daripada pengangkutan persendirian, tapi dalam pengangkutan awam pun dia mempunyai beberapa klasifikasi. Contohnya pengangkutan awam berasaskan rel dengan pengangkutan awam berasaskan jalan. So isu yang Prof Lau bawa ialah pengangkutan awam berasaskan jalan mempunyai juga sedikit risiko sebab dia berkongsi jalan dengan kenderaan lain.
Tapi kalau kita ambil pengangkutan awam berasaskan rel, mereka jauh lebih selamat sebab mereka tidak berkongsi track laluan mereka dengan jenis kenderaan yang lain. So dari segi way forward yang saya nampak is mana-mana negara yang mempunyai sistem pengangkutan awam berasaskan rel, kalau kita lihat dari segi rekod kemalangan jalan raya mereka jauh lebih kurang berbanding dengan mana-mana negara lain. So itulah ke arah mana kita sepatutnya bergerak, iaitu pengangkutan awam berasaskan rel dan kita dapat menangani isu kemalangan jalan raya di negara kita. Okay, it's very good. Baik, jadi kalau kita lihat jugalah kalau dekat senario sekarang ni dengan agensi melalui Kementerian Pengangkutan telah melaksanakan pelbagai orang kata inisiatif ya, antaranya Pelan Keselamatan Jalan Raya 2014-2020 yang dilaksanakan oleh MOT ya, yang mana dia selari dengan usaha global iaitu United Nations Decade of Action for Road Safety 2011-2020, yang mana sasaran itu untuk menstabilkan dan mengurangkan jangkaan kadar kemalangan raya sebanyak 50% menjelang tahun 2020. Jadi sekarang kita dah sampai ke tahun 2020. Jadi macam mana keberkesanannya mengenai plan tersebut? Thanks Cik Syah. Kalau kita lihat dari segi plan yang dibawa yang dibentuk di negara kita, ia berasaskan juga plan the Decade of Action. Betul. Of course sasarannya sehingga 2020 dan kita dah hampir dekat dengan 2020 dah, tinggal 6 bulan saja lagi. Kan? So soalan pertama, of course bila dah habis akhir tahun baru kita dapat menjawab soalan tersebut. Tapi kalau kita lihat dari segi prediction at this point of time sasaran mereka ialah lebih kurang kita perlu kurangkan sehingga 50%. So kalau kita lihat angka 50% ialah sepatutnya lebih kurang 5,300 lebih angka kematian. Tapi setakat tahun lepas kita mencatat angka kematian 6,167. Tapi apa yang saya cuba nak bawa di sini ialah mulai tahun 2017 angka kematian jalan raya dah mula turun. 3 tahun berturut-turut kita nampak absolute numbers dia dah mula turun meskipun angka kemalangan meningkat. So ini menggambarkan program intervensi pencegahan kemalangan masih tidak memberi kita sebarang pulangan lagi, tetapi program intervensi mengurangkan kecederaan nampak gaya memberi kita sedikit pulangan. Disebabkan itu kita dapat lihat dari segi penurunan angka kematian 3 tahun berturut-turut. Dan 2 tahun yang pertama kita turun sebanyak 5% dan tahun lepas kita turun hampir 2%. Cuma kita perlu kekalkan momentum ini untuk momentum dari segi penurunan, dan kita memerlukan intervensi dan sumber tambahan untuk kita dapatkan penurunan yang seterusnya, sebab penurunan seterus lepas ini memerlukan satu sumber yang besar dan intervensi yang lebih besar. Dan jika kita dapat maintain momentum tersebut dan kita dapat mengurangkan hampir 10% penurunan tahun ini, kemungkinan ada kemungkinan kita akan dapat mencecah angka sasaran yang ditetapkan untuk 2020 disebabkan semasa pandemik COVID-19 pergerakan kenderaan dah mula turun. Kurang. Dan untuk 82 hari kita mencatat angka kematian yang kurang daripada purata harian tahun lepas. So, kita akan mendapat sedikit pulangan daripada 82 hari tersebut, dan selepas ini, yang 6 bulan yang baki selepas ini yang kita ada kat tangan kita, kalau kita dapat mengamalkan pergerakan yang selamat di atas jalan, dan semua aspek-aspek keselamatan jalan raya kita implement, dan saya rasa kita ada peluang untuk mencecah angka sasaran, kalau tidak cecah pun menghampiri dengan sasaran tersebut. Itu pandangan saya. Okey, bagaimana dengan Dr. Lau pula? Okay, so jika kita tengok angka tu memang ada penurunan lah sejak 3 tahun yang lepas. Memang ada banyak penukaran dari segi seperti kenderaan yang kita guna tu lebih selamat, bilangan motosikal tu dah start menurun. Itu yang salah satu sebab utama mengapa ada penurunan. Tapi jika kita nak sampai tahap 50% tu, saya rasa kita perjalanan tu masih jauh lagi. Dan kita punya cabaran tu akan lagi sukar. Okay, sebab jika kita nak buat sesuatu tu supaya kita dapat achieve 50%, so pelaburan dari segi masa dan kewangan tu mesti ada. Kita mesti dapat komitmen daripada government supaya kita masih
at the end of the year, saya rasa kita mungkin akan hampir tapi kita tak akan capai 50%. Alright. Okey. Baik, kalau kita lihat sendiri sekarang di senario tentang kemalangan jalan raya, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi dari segi keselamatan jalan raya itu sendiri, dari segi aspek pengguna, sikap dan sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ni ni kita menjurus kepada soalan yang seterusnya, soalan yang lebih mendalam. Ini yang tajuk kita sebenarnya. Yang mana sejak hari-hari ini kita disajikan dengan pelbagai insiden mengenai pemandu mabuk. Yang mana pemandu mabuk ni yang merempuh pengguna jalan raya, dan kita akan lihat selain daripada kluster COVID yang merisaukan rakyat masa kini, kluster pemandu mabuk ini juga membimbangkan. Sebab apa? Dia tidak ada simptom macam COVID, dia tidak ada simptom, tapi kemungkinan besar mungkin mautnya serta merta. Jadi sebagai pengguna, kita sebagai pengguna jalan raya dan sebagainya, jadi apa hal-hal yang perlu kita tahu apabila kita berhadapan dengan isu-isu situasi menjadi kepada pemandu mabuk ini sebenarnya. Ini pun salah satu faktor menyumbang kepada kemalangan jalan raya sebenarnya. Jadi kita mungkin mohon pencerahan juga ataupun penjelasan daripada kedua panel kita. Okey, saya nampak macam inilah. Saya rasa yang pemandu mabuk, kes pemandu mabuk tu, dia road safety tu dia macam ada musim tau. Bila ada kes mabuk tu, dia memang ada banyak. Dia macam dulu sebelum ni kita ada nampak ada bus accident dekat Genting sebagainya, dia akan datang Branding sekarang ni. Mesti ada musim. So jika you tanya saya mengapa ada musim, kita pun tak dapat jawab lah. Kita kata kebetulan saja tu. So but anyhow, drink driving tu, yang ini bukan satu keadaan yang baru. Dia memang selalu berlaku. So bila kita sebagai seorang pemandu tu, kita mesti tahu, biasanya bila ada pemandu mabuk tu, dia dekat mana? Pukul waktu tu, selalu dia akan berada di waktu malam. So bila kita bawa kereta dan kita berdekatan dengan kawasan yang ada banyak bar dan pub tu, dan terutama waktu malam, dan jika kita tengok keadaan memandu tu dia macam tak stable, so kita mesti alert. So kita akan alert yang kita cuba menjauhkan diri daripada pemandu itu. So itu yang kita punya hak yang kita mesti tahu supaya kita dapat mengelakkan diri daripada terlibat dalam keadaan pemandu mabuk. Alright, Prof pula, Prof? Thanks Syah. Mungkin kalau saya boleh tunjukkan, saya paparkan share, satu slide. Mungkin boleh share. Lagi senang kalau kita boleh tengok ya. Ya. Ya, sekarang boleh nampak kerja Cik Syah? Ya, nampak. Okey. Right. So ini just nak tunjuk dari segi data isu pemanduan mabuk di negara kita, supaya kita dapat sedikit gambaran dari segi magnitude of the problem, sebagai follow up tu apa yang dah dikomen oleh Prof Lau tadi. Seperti yang Prof Lau bagi tahu, ini bukan benda yang baru, benda yang memang berlaku untuk memang for many years tengah berlaku, tapi ia mendapat liputan yang agak luas pada tahun ini dan tahun lepas juga. So cuba kita bayangkan rekod yang kita ada dari segi daripada untuk hampir 10 tahun yang lepas, daripada 2010 hingga 2018, dari segi angka kecederaan yang melibatkan isu pemanduan mabuk. Dari segi angka kematian, kalau kita lihat dari segi skop angka kematian dahulu, pada awalnya lebih kurang 49 angka kematian. Kemudian tengah-tengah tu lebih kurang tahun 2012 dia naik mendadak, naik. Kemudian pada tahun 2017 dan 18 dia dah turun. So angka dia jauh turun berbanding dengan gambaran yang kita dapat. So ini based on fakta. So that's why kita nak share dari segi fakta apa yang kita ada. Dan apabila kita lihat dari segi angka kematian 54 pada tahun 2018, kalau kita bandingkan dengan jumlah kematian pada tahun tersebut yang lebih daripada 6,000, so peratus kematian disebabkan pemanduan mabuk compare to the jumlah kematian adalah kurang daripada 1%. Ini membawa maksud isu pemanduan mabuk menyumbang pada 1% daripada angka kematian, manakala kita ada lebih kurang daripada 99% lagi yang menyentuh topik-topik lain.
So kesimpulan yang kita boleh buatlah, of course semua isu adalah penting. Isu pemanduan mabuk juga penting, tapi pada masa yang sama kita jangan terlepas pandang isu-isu lain yang juga mengambil yang menyebabkan kita kehilangan nyawa yang ramai. Contohnya isu kelajuan, isu potong lampu merah. So isu-isu tersebut juga memerlukan perhatian. Pada masa yang sama kita juga memberi tumpuan kepada isu pemanduan mabuk. Cuma dari segi tahap keseriusan tu macam mana, Prof? Yang saya nampak isu dia serius kat sini. Pada tahun 2019 dan pada tahun 2019 dan 2020 nampak ada peningkatan berbanding dengan angka 2018. So nampak seolah-olah ada trend peningkatan. Itu yang pertama. Dan kalau kita lihat dari segi perutusan segi pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri pada tahun ini, jumlah yang berlaku pada dua sukuan pertama pada tahun ini, jumlahnya hampir sama dengan jumlah seluruh tahun lepas. So itu yang juga membimbangkan, nampak gaya ada trend peningkatan. Itu satu. Yang kedua ialah kalau kita lihat dari segi isu kematian melibatkan pemanduan mabuk ni, dia melibatkan lebih ramai orang di luar kenderaan, iaitu pejalan kaki ataupun pengguna jalan raya lain berbanding dengan pemandu tersebut sendiri. So ini juga menyebabkan isu ini menjadi penting dan menarik perhatian kita. So atas dasar tersebut, saya rasa isu pemanduan mabuk perlu ditangani sebaik mungkin, sebab it is affecting the vulnerable road user, satu, dan yang kedua ialah nampak ada peningkatan dari segi trend dia. So sebaik mungkin kita dapat membataskan peningkatan trend tersebut. Ya, terima kasih Cik Syah. Alright, Dr. Lau ada apa-apa nak tambah lagi ke? Saya nampak figure ni memang dia ada suatu penurunan tu since 2017. Tapi bagi saya tu kita nak tahu sama ada tu penurunan tu adakah dia signifikan atau tidak signifikan tu. Kita mesti tunggu data 2019 and 2020. So nampak macam bilangan kematian tu tak tinggi sangat tu compared to total fatality yang tu lebih kurang 6,000 lebih. Tapi kita tak boleh pandang ringan. Jika kita tak buat sesuatu tu, mungkin ada lagi ramai pemandu ke ataupun orang muda tu dia akan ikut jejak langkah. Yes, betul. So that's why kita kata semua isu semua penting. Semua sama penting. Sama saja. Tapi kita mesti tengok apa isu yang kita dapat selesaikan dengan lebih senang tu, kita akan buat dulu supaya kita akan dapat kurangkan. Sebab akhirnya kita punya matlamat ialah kita nak kurangkan total fatality, jumlah kematian tu. Yes. So sama kadang-kadang macam tu. Satu isu tu dia jadi hangat sebab liputan media. Bila ada banyak liputan media tu, orang akan fikir tu, oh ini memang satu isu yang besar. Seolah-olah jika kita dapat selesaikan pemandu mabuk tu, kita akan selamat. Tapi tak betul. Ini tak betul. So that's right. Seperti mana yang Dr. Lau kata lah, ia bermusim. Dan sebenarnya kita perlu ambil kira semua faktor, bukan hanya satu atau dua faktor sahajalah. Ya. Betul. Dan boleh tak share pada kami tentang peruntukan undang-undang yang ada bagi untuk dari segi hukuman lah kepada especially sebab kita punya tema kali ni pemandu mabuk, jadi mungkin kita akan rujuk kepada pemandu mabuk ni lah. Okey. Saya cuba share. Kalau ada question? Ada soalan juga ni daripada penonton. Tak apa, nanti lepas tu saya akan buka untuk soalan-soalan penonton ni. Cik Syah nampak ke skrin dia? Ya, saya nampak. Okey, so balik pada soalan yang Cik Syah tanya pasal perundangan ni. So di negara kita mempunyai perundangan yang berkait dengan pemanduan mabuk. So tapi kita lihat dari segi secara global, masih ada lagi negara yang tidak mempunyai perundangan yang berkait dengan pemanduan mabuk. So dari segi skop Malaysia, okey, bagus, kita dah ada perundangan berkait dengan perundangan yang kait dengan pemanduan mabuk. Jenis-jenis perundangan kalau kita lihat ni, yang kita ada yang pertama ialah yang berkait dengan ujian saringan pernafasan. That means kalau ada sesiapa yang tidak mahu terlibat dalam ujian saringan, maka ada perundangan yang berkait dengan tersebut. Maka ada tindakan yang berkait dengan. Yang kedua adalah ada juga yang kait dengan isu kandungan alkohol yang melebihi had batasan semasa roadblock, semasa saringan, tapi yang tidak melibatkan kemalangan. Itu ada satu section. Yang satu lagi section ialah yang berkait dengan jika berlaku kemalangan. Let me go specific. Ini section dia, section 45A ni, yang di bawah Road Transport Act 1987. So ini dari segi ujian saringan pernafasan, iaitu breath test.
So dia memberi kuasa kepada pihak agensi penguatkuasa untuk menahan kita dan untuk meminta kita menjalani ujian saringan, dan keinginan kita untuk menjalani saringan tersebut akan menyebabkan kita kita boleh didenda, dan denda yang dikenakan adalah RM1,000 hingga RM6,000 ataupun sehingga jail sentence sehingga lebih kurang 12 bulan. Itu bagi kesalahan pertama. Tapi bagi kesalahan yang berulang, maka nilai dia pun bernaik, nilai dia pun dah tambah daripada RM1,000 jadi RM2,000 dan maksimum RM6,000 jadi RM10,000. Dan juga dari jail sentence daripada setahun jadi 2 tahun. Ini dari segi keinginan untuk membuat ujian saringan di tepi jalan. Dari segi bread test. Ini adalah Section 45B yang melihat dari segi apabila saringan dah dibuat dan mereka mendapati kandungan alkohol melebihi had batasan. Okey, so bagi kumpulan ini, tapi kemalangan tak berlaku sebab masih semasa roadblock, masa tu mereka buat saringan dan mereka dapati kandungan alkohol untuk pemandu ni dah melebihi. So tindakan dia dari segi kesan dia adalah denda sehingga RM6,000 ataupun jail sentence 12 bulan. Dan dia boleh naik sehingga 10 ataupun 10,000 hingga 24 bulan. Yang section ketiga, ini ialah apabila berlaku kemalangan. Apabila berlaku kemalangan dan selepas itu bila mereka menyiasat dan mereka mendapati pemandu ini mempunyai kandungan alkohol yang melebihi batasan dia. Yang ini di mana jail sentence dia lagi tinggi daripada yang asal. So yang ini 3 hingga 10 tahun dan denda pun sampai RM20,000. Dan di samping tersebut ada juga tindakan dari segi suspension of driving license. Okey, bagi kesalahan pertama 5 tahun sehingga 5 tahun dan bagi kesalahan kedua ialah sehingga 10 tahun. So ini adalah perundangan yang ada yang berkait dengan isu pemanduan mabuk. So is that okay? Does that cover the question, Cik Syah? Cik Syah tak ada. Maybe Dr. Lam, if you want to add up anything on that part? Okay. There are few I would like to add lah. Okay, to give a more detailed picture lah. Saya rasa ada 3 sebab utama mengapa kes mabuk tak dapat ditangani. Satu ialah pemandu tu dia overconfident. Dia kata saya tak mabuk, saya masih boleh memandu. So yang ni sebab pertama. Sebab kedua ialah dia mungkin tak tahu denda tu. Mungkin mereka kata mungkin denda tu beratus saja. That's why mereka pandang ringan. Yang ketiga dari segi tahap enforcement. So jika tahap enforcement tu dia tak tinggi tu, dia bagi banyak kelonggaran kepada pemandu-pemandu mabuk. So ada berapa section yang di bawah Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987. So seperti section 43. Sebenarnya section 43 bukan khas bagi pemandu mabuk saja. Semua pemandu yang tidak bawa kereta dengan botolnya dan membahayakan orang lain. So yang ni kita boleh gunakan section 43. So dia punya maksimum denda sampai RM10,000 dan boleh dipenjara maksimum 12 bulan. So bagi section 44/1 tu, yang ni ialah dia khas bagi kes-kes mabuk. Jika dia dapati orang tu dia ada mabuk dan dibawa tengah bawa kereta, for example, sebagai contohnya, satu hari saya mabuk, saya bawa kereta, saya diberhentikan oleh polis tu. So dia dapati saya mabuk, dalam keadaan mabuk, so dia boleh guna section 44 dan dia punya denda lagi tinggi. Dia denda tu dalam range RM8,000 sampai RM20,000 dan minimum 3 bulan atau 3 tahun dan lesen akan gantung. Pada kali pertama tu, gantung selama 5 tahun. Kali kedua, gantung sampai 10 tahun. Okay, so selain daripada tu, kita pun ada section 45. Section 45 tu ialah dia yang section 45 tu tak semestinya pemandu tu mesti bawa kereta. Katakan pemandu dia berhenti kereta di tepi jalan. Tiba-tiba polis datang, polis dapati dia ada minum alkohol tu, so dia boleh guna section 45 dan untuk chargekan pemandu tu. So dia punya maksimum fine boleh sampai RM1,000 ataupun maksimum penjara 3 bulan bagi kali yang pertama. Dan bagi kali yang kedua dan sebagainya tu dia akan tinggikan from 2,000 between 2,000 to 6,000 dan penjara itu akan sampai 1 tahun 12 bulan. Okay. So section 45A tu ini ialah
45 yang saya sebut tadi tu, dia tak buat saringan test, ujian saringan tu, pernafasan tak ada buat. So tapi yang bagi section 45A tu, saringan pernafasan ujian tu dah buat dan didapati dia punya BAC level lebih besar daripada 0.08 tu, dia punya denda tu lagi berat compare to section 45. Dan section 45B, mungkin ada pemandu mabuk tu dia enggan, dia menolak, saya tak nak buat ujian tu. Jika dia tak buat ujian tu, dia punya denda lain tu. So, you tengok memang ada banyak section yang kita boleh gunakan untuk mendakwa. So, that's why saya bagi tahu semua pemandu-pemandu dekat luar tu, jika anda mabuk, okay, kemungkinan anda akan tak dapat didakwa di mahkamah tu amat rendah. Jika anda dah dikesani dan diberhentikan oleh polis. Okay. Kalau kita ikutkan sini, kita tengok banyak section-section yang diperuntukkan ya, section undang-undang diperuntukkan hukuman untuk pesalah jalan raya ni, especially untuk pemandu mabuk juga. Jadi pendapat Prof ataupun Dr. Lau lah, adakah ini memadai ataupun bagaimana kalau dibandingkan dengan negara-negara luar? Okey, bagi saya, walaupun kita ada akta, yang akta tu bukan akta baru. Akta lah lama, 1987. So, tapi sampai hari ini kita masih ada banyak kes mabuk. Mengapa? Seperti apa yang saya bagi tahu tadi itu, 3 sebab yang utama. Sebab yang paling utama adalah pemandu tak faham. Okay, dia overconfident. Bila dia mabuk tu dia bawa kereta. So that's why selain pada bagi saya undang-undang tu is a short term measure. So kita mesti ada enforcement supaya kita boleh dapat short term punya impact. Tapi for long term tu yang ni lagi berkesan tu ialah kita mesti ada banyak education. Kita nak educate driver tu, bagi tahu tu, bila anda minum sebanyak alkohol macam ni, anda memang tak fit untuk bawa kereta. So kita mesti ada education. Of course education tu ramai orang dia tak percaya. Okay, tapi kita pun tahulah, tengoklah mengapa education tak percaya. Sebenarnya kita pun ada education, kita pergi sekolah, kita ada education. So that's why education is very important. Tapi dia ambil masa yang lebih panjang. Tapi kita tengoklah, so kita mesti ada short term measure dengan long term measure supaya kita boleh menangani masalah. Okey, bagaimana dengan Prof? Ini yang soalan berkaitan dengan apa, Cik Syah? Yang tadi, adakah memadai dengan hukuman peruntukan yang telah diberikan di negara kita dan compare dengan negara-negara luar lah? Okey. Kalau dilihat dari segi hukuman, saya rasa dari segi perundangan, dari segi perundangan kita dah ada. Cuma ada, tapi adakah dia memadai, Prof? Okey. Saya punya persepsi ialah kalau kita dah pakai maksimum perundangan tersebut dan masih kes ini berulang dan masih dari segi isu pemanduan mabuk ini tidak selesai, maka baru ada satu keperluan untuk kita kaji semula perundangan sedia ada supaya adakah kita perlu meningkatkan tahap ya. Tapi kalau selagi kita tidak mengoptimumkan penguatkuasaan menggunakan perundangan sedia ada, maka adalah terlalu awal untuk kita membuat satu cadangan untuk perubahan atau perubahan dari segi jenis hukuman dia. So the key point here is adakah kita sudah sampai kepada pengoptimuman penguatkuasaan. Itu persoalan dia ya. Ya. Okey, jadi ini juga menjawab kepada ada beberapa penonton ada bertanyakan ya. Dia bertanyakan, saya rasa menjawab kot tadi. Adakah ahli panel berpendapat hukuman atau denda yang tertera di atas berbaloi dengan perbuatan mereka hingga melibatkan kehilangan nyawa manusia yang tidak bersalah? Wow. So itu adalah memang betul-betul emosi tu sehingga melibatkan nyawa. Saya rasa dah menjawab ya, para panel ada menjawab ya tentang ada di Malaysia ini. Baik, ada satu lagi soalan ya, Prof. Tapi ini berkaitan dengan kemalangan jalan raya. Saya akan tolong tanyakan ya. Adakah bilangan kemalangan jalan raya kurang dengan ketara semasa PKP dan adakah bilangannya naik dengan ketara pada masa PKPP? Perbezaan. Ada buat analisis tak, Prof atau Doktor? Masa PKP dan juga PKPP. Ini soalan daripada Mr. Krishnan Mariappan. Okey. Ya, terima kasih Cik Syah. Dari segi analisis di pihak kami tidak buat, tapi kami berasaskan laporan yang diterbitkan di media.
semasa PKP pertama, MCO pertama tu, masa tu bilangan kemalangan dan kematian purata harian jauh turun berbanding dengan purata harian tahun lepas. Kita kena ingat purata harian tahun lepas kalau kemalangan sehari ialah 1,500 dan kematian sehari ialah 17. So itu ialah dia punya benchmark untuk tahun lepas kalau hari biasa. So kalau kita lihat dari segi PKP memang jauh turun. Hampir kalau tak salah dalam laporan berita dia keluar 70% drop dari segi angka kemalangan dan 70% ya. 70%. Memang sepatutnya lebih daripada 70% sepatutnya drop sebab PKP pertama tu bilangan mereka yang bergerak very small group dari segi essential service dia. Okay. Tapi selepas PKP ini the next one is PKP bersyarat di mana lebih ramai orang dah mula keluar sedikit. Then dia memang dia correlate bilangan kemalangan meningkat. So bilangan kemalangan meningkat pada tempoh PKPB berbanding dengan PKP tetapi masih kurang daripada purata harian tahun lepas. Okay, and then sekarang bawah RMCO pula masih juga kita expect dia punya purata harian lebih tinggi daripada PKP dengan PKPB tetapi kita expect purata dia masih kurang daripada purata harian tahun lepas. And it will take some time untuk kita sampai kepada purata harian tahun lepas sebab kalau kita perasan sekarang pun dari segi sistem sekolah kebanyakan kanak-kanak masih belum pergi bersekolah and ini merupakan satu kumpulan yang agak utama yang menggunakan jalan setiap hari tanpa gagal 5 hari dalam seminggu. So kumpulan ini kita restrict movement dia tak bergerak lagi and kita tak pasti lagi bila sekolah rendah akan dibuka. So to some extent kita expect angka kemalangan jalan raya akan jadi kurang berbanding dengan purata harian tahun lepas. Tapi satu lagi yang saya ingin tarik perhatian kat sini is apabila apabila bilangan kenderaan kurang di atas jalan, secara general kemalangan sepatutnya berkurang. Tetapi sometimes apa yang berlaku kita compensate the particular risiko dengan bila kita nampak jalan tu lengang, jalan tu kosong, kita tingkatkan kelajuan kita. Kelajuan kita melebihi daripada had kelajuan yang dibenarkan di jalan tersebut dan ini mengundang kepada kemalangan berlaku. Dan mana-mana kemalangan yang berlaku pada kelajuan yang cukup tinggi ini, kemungkinan besar dia akan menjadi kemalangan maut. Dan ini akan menyebabkan angka kematian kita akan meningkat dalam situasi tersebut. So ini yang kita have to be extra cautious dalam aspek. Saya setuju dengan Prof. Kulan punya point lah. So masa PKP tu memang sebab kita kata kemalangan tu berkorelasi dengan exposure level. So bila tak ada kereta on the road tu memang kita tak akan nampak kemalangan. So PKPB tu dia punya bilangan kemalangan tu dia tak setinggi sebelum PKP. Tapi dari segi bilangan kematian tu saya percaya dia adalah lebih tinggi. So kita tak boleh tengok hanya bilangan kemalangan saja. Kita mesti tengok bilangan kemalangan yang dia punya lebih serius, mati ataupun cedera parah. So sekarang saya rasa kita dah balik ke keadaan asal. So kita akan balik ke setiap hari kita ada 17, 18 ataupun 19 kematian per setiap hari itu. Cik Syah? Saya rasa connection ada masalah. Oh, okay. Is there anything else you want to add up, Dr. Lau, while waiting for Cik Syah to come in? Okay. Okay, mungkin sambil tunggu Cik Syah, mungkin kalau kita boleh berkongsi sedikit maklumat berkait dengan had batasan BAC. Ya, BAC. Supaya semua pendengar mendapat sedikit gambaran. Sebab apabila kita menyentuh isu perundangan tadi, isu perundangan tersebut berkait rapat dengan isu had batasan. Okey. So di negara kita ada kandungan alkohol berasaskan aspek pernafasan, berasaskan darah dan juga berasaskan air kencing. Okey.
Tetapi secara global, apabila kita ingin compare dengan negara-negara lain, mereka menggunakan indikator kandungan alkohol dalam darah. So kandungan alkohol dalam darah yang dibenarkan di negara kita ialah 0.08. Itu yang dibenarkan di negara kita. Ini membawa maksud lebih kurang 80 mg kandungan alkohol dalam 100 ml darah. Kan? So apabila kita compare dengan pihak global, apabila kita perasan ialah pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia meletakkan angka 0.05 sebagai cadangan dan saranan kepada semua negara untuk mengetatkan dia punya range kepada 0.05. Walaupun kita sekarang berada pada tahap yang lebih tinggi daripada saranan mereka itu 0.08. So ini merupakan satu area yang mungkin kita nak explore supaya kita dapat kurangkan dari segi had batasan dia. And sebagai just comparison, dari segi julat yang ada negara yang tidak membenarkan langsung kandungan alkohol dalam darah, iaitu 0% terus, dan yang paling maksimum ialah 0.15. Kan? So kita berada di tengah-tengah, iaitu 0.08. Tetapi jika kita ingin melihat way forward, kalau kita banding dengan negara-negara yang mempunyai rekod yang baik ataupun rekod yang cemerlang dalam aspek keselamatan jalan raya, cuba kita lihat apakah sasaran atau apakah tahap yang mereka letak. So Sweden dan Norway meletakkan angka 0.02. Manakala Japan 0.03, Canada 0.04 dan negara lain yang Australia, Belgium, Denmark, Netherlands, Finland dan Switzerland 0.05. So kita kena ingat kita punya sekarang 0.08. So inilah satu area yang kita perlu lihat supaya dari segi pembaruan dia mungkin kita nak bergerak ke 0.05 supaya kita dapat sedikit sebanyak membanteras isu pemanduan mabuk. Okay. Yes, Lam. Go ahead. You want to add something? No, that's fine. Okay. Let me share my file. Okay. Ada ramai pemandu yang tanya tu, adakah 0.08 tu terlalu tinggi? So mungkin betul terlalu tinggi, tapi kita mesti tahu. So bila kita punya BAC level sampai 0.02, 0.05 dan 0.08 tu, apa dia punya impact kepada kita punya keupayaan membawa kereta tu. Itu mungkin yang satu yang kita mesti tahu. Okay. So bila kita kata 0.08, kita punya batasan is 0.08. Ini bermaksud jika kita minum bir, sebab alkohol tu dia memang ada banyak jenis. Dia punya kandungan alkohol pun tak sama. So for standard punya comparison tu, kita guna Carlsberg for example. Carlsberg 600 ml tu, dia punya 0.15% dia punya alkohol kepatan tu. So jika kita minum more than 1.5 can tu, itu dah above the limit. It's more than 0.08. Jika you diberhentikan oleh polis tu, dia check you punya BAC mesti lebih daripada 0.08. So, yang ni biar saja. Jika you minum alkohol lain tu, itu lain cerita. Kita nak tengoklah. So, bila kita punya BAC sampai 0.02, sebab ada Norway, sampai saya ingat tu Propulan punya slide tu, macam negara Norway tu dia 0.02. Adakah 0.02 tu dia cukup? Dia tak ada masalah? Tidak. Jika tengok yang saya punya slide tu, dia punya kebangkitan kemalangan tu akan meningkat 1.5 times. Dia bukan sama, bukan satu. Dia punya faktor bukan satu, tapi dia punya faktor is 1.5. So tidak mampu mengesan pergerakan kenderaan dengan pantasnya. So you slow lah. Bila you slow tu, pergerakan kenderaan lain tu you tak dapat kesan tu, memang you akan terlibat dalam kemalangan jalan dengan lebih senang. How about 0.05? Bila sampai 0.05 tu, dia punya kebangkitan tu naik jadi 4 kali. So keupayaan memandu terjejas. Memang 0.02 tu dia dah terjejas, tapi yang ni lagi teruk. Lambat tindak balas semasa memandu, seperti apply brake. So bila you tahu, you nak brake tapi sebab you tak dapat bergerak dengan pantasnya, you fail to brake. Akhirnya,
memang dia akan terlibat dalam kemalangan jalan raya. How about 0.08? Sebab 0.08 adalah kita punya hard limit. So itu memang dia lagi banyak masalah. Dia sampai penglihatan, pendengaran atau terjejas, kita tak dapat dengar. Pendengaran itu amat penting tau. Bila kita memandu tu, dia bukan tengok saja. Tengok penting, dengar pun penting juga. Okay, dua-dua dera itu amat penting supaya kita dah tahu, kita dapat detect dia punya dangerous. So tidak dapat mengesan kebahayan lalu lintas dan tidak dapat mengawal kelajuan. So kita nampak biasanya bila pemandu itu mabuk tu, dia akan bawa dengan laju ni. Sebab dia tak dapat kesan dia bawa laju. So that's why jika kita tengok ini, adakah kita mesti tanya, adakah batasan yang kita apply, kita adopt tu terlalu tinggi? Okay, so mungkin ya. Okay, jika kita tengok figure ni, you kan nampak lah. So bila BAC level tu dia meningkat tu, dia punya livelihood. Okay, livelihood of accident tu dia increase. So walaupun 0.08 dia amat rendah, tapi jika kita compare tu dengan dia punya reference tu, kosong tu, seperti apa yang saya tunjuk dalam file yang lepas tu, dia punya bilangan kebangkalan tu melibatkan dalam kemalangan tu adalah sebanyak 4 kali. Okay, so yang file yang figure ni dia tunjuklah. So bila kita bawa kereta tu, pertama kita mesti tengok, kedua tu kita mesti fikir, konektif. Bila kita rasa kita ada kebahayaan tu, memang kita akan pakai brake. So tapi bila BAC lebih besar daripada 0.02, kita akan fail in the step 1. Bukan step 2 atau 3. Dia fail in the step 1. Apa kata 0.08? Lagi banyak masalah. Dan satu lagi itu kita tengok dari segi darjah dia punya darjah penglihatan tu. Yang figure on the left tu, di sebelah kiri tu, ini keadaan normal. Tapi bila kita mabuk tu, kita tengok darjah penglihatan tu, vision level degree tu akan jadi lagi sempit. So memang bila dia jadi sempit tu, apa-apa yang berlaku di luar zon merah tu memang tak dapat dinampati. Okey. Okey, Doktor. Sorry, Dr. Prof. Tadi kita ada sedikit technical problem ya. Jadi saya terpaksa sebab saya tak jelas, tak dengar maklumat atau perbincangan tadi. Tapi alhamdulillah saya dapat maklumat tadi. Cuma tak ada satu soalan nak tanya juga. Ada satu soalan daripada penonton. Mereka tak faham apa istilah pemandu mabuk dan juga membawa kereta di bawah pengaruh alkohol. Apa maksudnya tu? Mungkin boleh share sikit maksudnya tu. Sebab dia kata kalau bawa pengaruh alkohol tu, adakah dia tu consider as mabuk atau dan sebagainya? Okay, thanks Syed. Kita panggil dia punya terma dia ialah pemanduan di bawah pengaruh. Ataupun bahasa Inggeris ni dipanggil driving under influence. That means kita tidak dapat drive secara normal, we are under influence. Okay? Alright. So, itu dia. That means there's something affecting our driving. Daripada yang dari segi the maximum capacity yang kita boleh buat, sekarang capacity pemanduan kita dah mula kurang sebab kita dah dipengaruhi. So, yang saya nak tarik perhatian di sini ialah untuk menyebabkan pemanduan di bawah pengaruh ini bukan saja alkohol. Alkohol confirm dia akan menyebabkan pemanduan di bawah pengaruh. Tetapi ada juga isu-isu lain yang akan contribute kepada pemanduan kita yang di bawah pengaruh. Contohnya ialah apabila kita consume dadah. Dadah juga akan menyebabkan pemanduan kita terganggu. Betul. Dan juga pengambilan ubat. Kadang-kadang kan bila kita bila kita tak sihat, ada ubat demam ke, ubat batuk ke yang akan diletakkan label dan tidak dibenarkan memandu sebab ubat ini akan menyebabkan mengantuk. So ini adalah juga elemen-elemen yang akan mempengaruhi pemanduan kita dan akan mengurangkan kapasiti maksimum yang kita dapat beri tumpuan pada jalan. So kita kena ingat apabila kita menyentuh isu alkohol, jangan terlepas pandang, kita juga harus melihat secara holistik juga dalam isu pemanduan menggunakan dadah dan juga ubat supaya kita dapat menangani isu ini dengan baik. Alright, thank you Prof. Baik, ada soalan lagi Prof. Soalan ketiga ni, keempat ni, adakah ahli panel berpendapat hukuman atau denda yang tertera di atas berbaloi dengan perbuatan mereka hingga melibatkan kehilangan nyawa? Oh, ini dah ada tadi kot saya rasa. Dah ada ya? Alright, baru masuk. Dan satu lagi, pihak yang berkuasa perlu lebih tegas di atas isu ini serta mencadangkan kepada pihak atasan
untuk mengkaji dan mengubal akta-akta yang sedia ada supaya pemandu-pemandu mabuk ini tidak sewenang-wenang terlepas dengan denda maksimum RM20,000 atau 2 tahun penjara sahaja berbanding dengan nyawa masyarakat. Right. Ya, untuk soalan ni Ya, saya ada few aspek kat sini. Yang pertama ialah apa yang saya akan syorkanlah kita optimumkan penguatkuasaan menggunakan perundangan sedia ada dahulu. Okey. Kemudian kita tengok adakah masalah ni berkurangan atau tidak. Kalau kita gagal untuk mengurangkan masalah ini, maka ada keperluan untuk kita semak semula perundangan sedia ada, di mana kekurangan dia dan di mana kita perlu tambah baik dan di mana kita perlu meningkatkan dari segi hukumannya. Hukuman kita kena ingat, hukuman boleh juga dalam pelbagai bentuk. Tidak semesti dalam bentuk wang ringgit dan juga jail sentence. Boleh juga dalam bentuk suspension of driving license. Sebab kadang-kadang apabila kita suspend driving license, dia punya efek dia lagi kuat dengan nilai denda. Sebab katakan kalau kita tidak dibenarkan memandu kenderaan untuk 5 tahun ke 10 tahun, maka punca pendapatan kita akan terganggu. So sometimes suspension of driving license might be more powerful berbanding dengan nilai wang ringgit yang kita kenakan. Itu satu aspek. So pertama, optimumkan penguatkuasaan mengikut perundangan sedia ada. Kalau tak berjaya, dan baru kita review. Tapi saya ingin menarik perhatian sedikit. Kenapa kita membebankan agensi penguatkuasa dengan aktiviti penguatkuasaan? Kita ada tak variasi penguatkuasaan yang lain? Sebab kalau tidak, kalau semua isu penguatkuasaan kita bebankan kepada mereka, saya rasa saya pun bimbang juga dari segi the amount of load that they can take in. Okay, yang saya cuba cadangkan di sini adalah variasi penguatkuasaan. Di mana penguatkuasaan kendiri? The self-enforcement, di mana? Where is that role? Kalau kita ada penguatkuasaan kendiri, then that means kita sendiri yang tidak memandu semasa kita mabuk, bukan kerana isu agensi penguatkuasa, disebabkan kita sendiri percaya jika kita memandu dalam keadaan mabuk, kita akan membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain yang berkongsi jalan. So the first thing is, do we believe in that particular safety first? Forget about the enforcement activity. So kalau kita dapat wujudkan penguatkuasaan kendiri, dan saya rasa to some extent we can address this issue. Kemudian bagaimana education, maksudnya pendidikan awal mengenai keselamatan jalan raya itu sendiri adalah usaha untuk membendung isu-isu beginilah. Boleh juga, tapi di samping penguatkuasaan kendiri tadi, saya juga melihat dari segi penguatkuasaan keluarga. Ya? So dari segi penguatkuasaan keluarga. Ya, maksud saya keluarga juga boleh. Kita ada juga of course kita kena ada juga macam contohnya pendidikan awal untuk kanak-kanak, ya, dan perkara itu semua akan menjadikan salah satu kelaziman atau normal untuk kita membendung isu-isu ini, isu-isu jalan raya ini. Ya, memang dari segi pendidikan tu perlu, seperti mana yang Prof Lau bagi tahu awal, pendidikan kita perlu. Cuma beza dia macam ni. Pendidikan ni dia akan memberi kita dari segi sustainability of that particular ilmu. Tetapi cuma dia punya proses dia akan mengambil masa yang agak lama sedikit. Betul. So kalau kita nak tunggu sehingga penukaran amalan kita, kemungkinan kita akan hilang lebih banyak lagi nyawa in between. So sebab itu kalau kita boleh combine pendidikan dan enforcement. Sebab enforcement dia akan bagi immediate return, tapi dia tak sustainable. Sebab habis roadblock, kemungkinan kita akan balik kepada amalan lama balik, amalan yang kurang-kurang selamat. So, untuk pulangan serta-merta kita perlukan perundangan, tetapi untuk kita sustain that particular amalan yang selamat, kita perlukan pendidikan. So, kalau kita boleh bergerak serentak pendidikan dan penguatkuasaan, maka kita akan dapat pulangan pada jangka pendek dan juga jangka panjang. So bagi saya rasa pendidikan tu dia ada pendidikan formal dan informal. So seperti apa Dr. Kula bagi tahu tadi tu, kita ada school education. Sekolah akan mengajar pelajar tu supaya mereka tak faham membawa kereta semasa mabuk tu tak betul. Yang ini ialah kita kata formal education. Informal, salah satu informal education ialah mungkin kita mesti dapat pertolongan daripada pihak media. So bila ada kes mabuk yang dituduh di mahkamah dan berjaya dia masuk dalam penjara tu, mereka mesti buat liputan.
dan sebarkan berita tu kepada semua orang tu supaya mereka nampak. Masalah sekarang ialah kita tak ada undang-undang. Okay, tapi pemandu tu masih memandu bawah keadaan mabuk tu sebab mereka tak tahu tu adakah kes ni akhirnya berjaya didakwa atau tidak. So bila kes ini dapat dilapor oleh pihak media tu supaya orang semua nampak, oh betul, bila kita buat salah ni memang akan masuk penjara. Sebab orang kata saya masuk penjara tu, mereka fikir you masuk penjara sebab you bunuh, you rompak dan sebagainya. Tapi bawa kereta involved in accident, dia tak sampai masuk ke penjara. So dia tak percaya. So that's why media mesti bagi tahu, betul jika you buat salah, okay, dan you didakwa di mahkamah tu, dia akan dimasuk penjara sebanyak mungkin 1 tahun ke 3 tahun ke atau 5 tahun. Saya rasa yang ini lagi penting, lagi sustainable. Alright. Okay. Soalan akhir saya lah, saya tanya perbandingan. Saya suka tengok perbandingan sebenarnya. Baik, selalu benchmarking kita compare dengan negara-negara maju, ya. Kalau kita nak compare negara maju, tapi perlu dilihat negara maju dari segi prasarana, dari segi sikap, dari segi beberapa faktor lain mungkin tak sama dengan Malaysia. Jadi kalau ikutkan untuk makluman Prof atau Doktor, negara mana yang sesuai kalau kita nak buat perbandingan dari segi similarity lah, maksudnya dari kesamaan tu, dari segi prasarana dan sebagainya, yang kita boleh compare Malaysia dengan negara tersebut. Negara mana yang sesuai dengan kita? Okey, jika kita dan perbandingan kita lebih baik daripada mereka dan sebagainya. Okey, jika kita buat overall comparison tu, memang kita boleh banding seperti dengan UK, seperti dengan Norway. Tapi jika kita nak banding ikut aspek tu, aspek kemalangan sebab mabuk tu, dia lagi serius dekat negara barat. So saya ada satu chart tu, so memang dekat negara barat tu dia lebih serius dari segi kes-kes pemandu mabuk. Okay, itu adalah berkaitan dengan mereka punya culture. So mereka punya culture tu ialah minum arak tu macam minum air. Okay, kita punya culture tu tak. Tapi mungkin ada kawan-kawan yang tertentu tu memang kita suka minum arak. Okay lah, for example bagi kes saya tu, jika ada perkahwinan tu, minum arak sebagai satu benda yang biasa. So jika kita nak menangani isu ni, kita mesti tukar kita punya culture. So bila ada perkahwinan ke, ada hari jadi ke, kita tak serve alkohol. Okay, itu satu aspek yang penting yang kita nak tukar. So macam mana kita nak tukar culture tu, kita mesti dapat commitment from the people. Okay. Alright. Betul-betul kita nak buat comparison tu, okay, dari segi kes-kes mabuk tu, dan mungkin kita nak compare dengan Arab Saudi. Arab Saudi sebab dia punya BAC tolerance level is kosong. You tak dibenarkan minum langsung. Satu titik pun tak boleh minum. Jika kita nak compare, kita compare dengan Arab Saudi lah. Bukan dengan negara barat. Sebab dalam kes ini mereka lebih lagi serius daripada kita. Alright. Okay. Akhir sekali, mungkin kita lihatlah ada banyak kita dah dapat maklumat dan juga informasi daripada Prof. Dr. Kulantayan dan juga Dr. Lau. Akhir sekali saya ingin mohonlah Prof dan juga Dr. Lau untuk berikan sedikit rumusan dan juga nasihat lah kepada kita semua as a masyarakat, komuniti, bagaimana untuk kita sama-sama menangani isu ni bersamalah untuk memastikan negara Malaysia kita yang kita cintai ini selamat. Okey, saya rasa macam inilah. So kita memang bila kita tengok ada kes pemandu mabuk, kita akan salahkan mereka. Memang mereka patut disalahkan. Tapi jika kita dah sampai tahap kita nak selesaikan masalah ini, semua pihak ada tanggungjawab masing-masing. Okey, dari segi keluarga tu, so bila saya punya sebagai contoh, jika saya punya ahli keluarga yang ada selalu mabuk tu, saya mesti beli nasihat. Ataupun saya akan offer, bila you pergi pub, you pergi majlis perkahwinan tu, saya hantar. So saya tak boleh kata, you mabuk, saya tak mabuk, itu saya bukan saya berhak. So saya pun ada tanggungjawab, walaupun saya bukan kaki botol. Okay? Dan at the same time, yang kerajaan tu, so dia pun mesti fikir cara penguasaan yang lebih pintar. So memang jika ditanya polis, dia kata kita punya kaki tangan polis tu tak cukup, resources limited. So jika mereka nak menangani masalah ini, mungkin mereka akan buat penguasaan yang tertentu di tempat yang tertentu, masa yang tertentu, supaya
yang kebangkitan yang akan nampak pemandu mabuk tu lebih tinggi. So jika semua pihak akan buat tanggungjawab masing-masing tu, saya rasa satu hari tu kita akan capai keadaan yang lebih baik dari segi keselamatan jalan raya. Alright, terima kasih Dr. Lau. Terusnya, Prof. Thanks Dr. Lau. Thanks. Semua orang mempunyai peranan untuk menangani isu bukan saja pemanduan mabuk tapi juga isu dari segi keselamatan jalan raya. Sebab kita kena ingatlah apabila kita mabuk, apa yang berlaku ialah kelajuan kenderaan kita yang meningkat. So daripada isu mabuk dia akan menjadi isu kelajuan. So sebab tu saya kata kita kena lihat juga dari segi a larger scope. Itu satu. Kedua adalah seperti saya maklum, semua orang mempunyai peranan untuk menangani isu ini. Institusi keluarga perlu memainkan peranan. That means perlu ada pemantauan daripada pihak ibu bapa terhadap aktiviti anak-anak mereka. Okay, so ini perlu. So jika institusi keluarga dapat pantau aktiviti anak mereka, so then to some extent kita boleh address isu ni. Dan juga seperti mana Prof. Lau cakap tadi dari segi elemen community, tapi saya ada dua lagi yang saya nampak, dua sektor yang boleh menyumbang, iaitu sektor majikan dan juga sektor industri. Kadang-kadang kita bimbang dengan tindakan yang akan diambil oleh majikan kita jika kita melanggar mana-mana peraturan jalan raya berbanding dengan perundangan sedia ada. Contohnya katakan ada setengah majikan yang meletakkan syarat jika staf mereka ditangkap ataupun dikenakan denda disebabkan menggunakan telefon bimbit dan kes itu berulang dan kemungkinan mereka akan hilang kerja. So, tindakan tu lagi drastik berbanding dengan perundangan sedia ada berkait dengan penggunaan telefon bimbit. So, majikan mempunyai peranan di sini sebab dia punya impact dia lagi kuat. So, kalau majikan boleh masuk dalam topik ini dan saya rasa kita boleh tangani isu ini dan juga isu industri. Industri yang membekalkan alkohol juga mempunyai peranan di sini. Di mana apabila katakan mereka tahu pelanggan mereka dah pun consume lebih banyak alkohol dan mungkin mereka boleh kurangkan jualan pada mereka ataupun mereka menyediakan perkhidmatan taksi ataupun Grab secara percuma yang dibuat di negara luar di mana industri supplies complimentary taxi service kepada pelanggan mereka supaya pelanggan mereka selamat dalam perjalanan dan juga pengguna-pengguna jalan raya juga selamat. So ini adalah peranan yang industri boleh buat. Of course ada juga satu cadangan yang dibawa dalam norma baru. Dia kata norma baru bila kita masuk dalam tempat ataupun restoran-restoran macam ni mereka akan check temperature kita kan. Betul. So bila masuk premises check temperature. Bila keluar daripada premises kita check dia punya breath analyzer. So kalau kandungan alkohol lebih tinggi dalam pernafasan dia, dan kita tempah taksi ataupun Grab service baru kita hantar dia balik pulang dengan selamat. Tak benarkan masuk. So that is something that we can explore norma baru tersebut. Ya. Okey Prof. Dr. Lau, ni sebenarnya kita nak tutup tapi bila ada lagi soalan dua, boleh lagi ke? Boleh. Alright, ada lagi dua soalan ni. Baik, soalan pertama, pandangan ahli panel berkaitan petition yang dilakukan oleh warga net di media sosial. Adakah boleh membantu ke arah penegasan undang-undang yang lebih baik berkaitan hukuman ke atas pemandu mabuk ini? Ini petition yang dilaksanakan oleh warga net di media sosial. Kalau kita lihat memang dalam Facebook pun banyak wujudkan certain group tentang anti pemandu mabuk dan sebagainya ya. Jadi mungkin kat sini kita mohon pandangan daripada panel lah. So bagi saya punya pandangan, itu saya rasa okey sebab dia akan meningkatkan dia punya kesedaran orang ramai. Okay, supaya mereka tahu ini sekarang ni mabuk tu satu kes yang amat serius di negara ini. Okay. So saya rasa itu memang digalakkan tapi takkan sampai abuse. Cakap yang bukan-bukan tu. I think yang ni tak boleh lah. So tapi jika hanya sekadar dia hanya sebarkan keadaan macam mana itu saya rasa okey. Okay. Yes. Bolehkah saya tambahkan 2 poin? Silakan. Okay. So ada ramai pemandu tu dia salah faham. Satu ialah dia kata saya masuk pub, for example lah, saya masuk pub, saya minum 1 gelas saja cukup. Dia fikir 1 gelas tu memang tak ada masalah. Tapi saya nak bagi tahu, 1 gelas tu kita nak tengok alkohol apa. Mungkin 1 gelas kecil tu dia tak ada masalah. Okay, tapi wine tu lain cerita. So jangan salah faham, you kata saya masuk pub tu saya minum 1 cawan saja, satu gelas saja, tak ada masalah. Yang kedua tu dia dah minum lebih daripada dia punya batasan tu. Ada orang kata saya hanya rehat sekejap, minum banyak air tu, dia akan cairkan dia tu. Itu salah. Sebab
badan kita perlukan ambil masa sekurang-kurang 10 jam sampai 12 jam untuk ceraikan semua alkohol supaya itu tak ada efek. So, bolehkah kita tunggu sampai 10 jam dekat pub? Tak boleh. So that's why jika kita fikir minum banyak air dan rehat for half an hour cukup, itu salah faham. So that's why jangan salah faham fikir minum 1 gelas, minum banyak air, rehat setengah jam tu you boleh bawa kereta. Itu salah. Memang salah. Alright, okay. Prof? Ya, balik pada yang soalan yang dibawa yang diungkitkan on the petition. Semua saya cuba nak lihat dari segi tujuan petition. Kalau tujuan petition tersebut ialah untuk mendapat perhatian daripada pihak pentadbir negara supaya ada tindakan yang akan diambil oleh pihak kementerian ke apa, saya rasa on that part is already taken care. Sebab daripada pucuk pimpinan tertinggi pun sudah pun mengeluarkan kenyataan bahawa perlu ada review on the existing law, dan juga ada kenyataan susulan daripada pemimpin selepasnya ialah the review akan masuk dalam sidang parlimen yang akan datang. So saya nampak dari segi tujuan tersebut is already taken care. That means memang akan ada review, dan dalam review tersebut kita akan jangka akan ada peningkatan dari segi hukuman, dari segi monetary dan juga dari segi jail sentence. Itu kita nampak. Jadi biarlah kita bertindak secara rasional dan bukan emosional. Ya, betul. Okay, very good. Satu lagi soalan ni, banyak pula soalan dia. Adakah apa-apa pampasan yang dibayar kepada mangsa atau waris daripada pihak berwajib, atau bolehkah mangsa atau waris menuntut daripada pihak yang bersalah itu? Ini kalau berlaku kemalangan yang melibatkan jiwa dan sebagainya lah. Dari segi peruntukan undang-undang tu, Prof. Mungkin boleh share sikit, ada yang bertanya ni. Ini very specific legal question. Completely di luar bidang kuasa kami. Sebab bidang kuasa kami lah, bidang kepakaran kami lah bidang keselamatan. Berdasarkan pada pengalaman Prof dan juga doktor. Yang setakat yang saya pernah dengar, bukan hanya kepada isu pemanduan mabuk, tapi kepada mana-mana isu lain yang betul, menyebabkan kecederaan dan ada ruang untuk menuntut pampasan. Itu yang saya pernah dengar. Tapi ini has to come specifically daripada pakar daripada bidang perundangan. Ya. Alright. Okay, baik. So saya rasa setakat ini sajalah sesi bicara kita. Jadi saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Prof. Dr. Kulan dan juga Dr. Lau di atas perkongsian yang cukup bermakna yang boleh kita jadikan sebagai salah satu ilmu dan pengalaman kita untuk kita amalkan, ya. Jadikannya sebagai salah satu orang kata perkara yang perlu kita manfaatkan untuk semua, ya. Jadi saya harap juga para penonton di dalam warga FB juga dapat manfaat daripada bicara santai kita pada tengah hari ini, ya. Selesai dah jam 12.10. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Prof. Kulan dan Dr. Lau. Sangat meaningful bagi saya, fruitful discussion di sini. Dan untuk itu, sebelum saya akhiri sesi bicara santai pada tengah hari ini, pihak penganjur mohon saya maklumkan, ya, akan ada satu lagi program bicara pengembangan 6.0 Extend, iaitu tajuknya Fenomena Pokok Viral, Fakta dan Kesan Terhadap Persekitaran. Tengok belakang saya ni, mana belakang saya ni? Ni dia. Pokok viral. Okey, ni dia memang sekarang tengah trending pokok ni sekarang. Lidah mertua. Lidah mak mertua. Okey, nama saintifik dia saya susah nak sebut, kan saya sebut salah, malu saya. Okey, sampai sekarang harga pun dah mahal, ya, bercecah sampai beratusan ringgit, ya. Jadi insya-Allah program Extend ni akan diadakan pada 24 Jun 2020 jam 2.30 petang, anjuran UCTC, dan panel yang akan bersama untuk program ini ialah Dr. Nazatul Syahrir Zainuddin, Pensyarah Kanan Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar UPM, dan Puan Fatimah Abdul Ghani, Pegawai Psikologi Kanan, Penjabat Pendaftar UPM. Jadi insya-Allah jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan UCTC dalam program bicara pengembangan Extend 6.0 pada 24 Jun 2020, 2.30 petang. Temu janji kita pada tarikh berikut. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih dan penghargaan kepada panel-panel kita, alumni UPM yang hebat-hebat belaka. Kami di Pusat Alumni UPM sentiasa
bangga melihat kejayaan dan juga pencapaian yang diterima oleh alumni UPM. Sekali lagi tahniah. Dan terima kasih sekali lagi ya Prof. Sekian saja sesi bicara santai 6.0 untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih semua. Terima kasih.